Okay, salam sejahtera. Sekarang ni saya nak Don sekarang ni nak beritahu macam mana nak marking FTR dengan marking zone supply demand dekat chart Okay, kita marking dulu, kita cari yang mana yang berkualiti lah. Okay, ini goal untuk H4. Ini di chart gold H4. Okay, so kita akan marking bagaimana mencari zone FTR sendiri. So kita cari yang clear, di mana clear tu adalah lagi bagus kita cari yang mana yang clear daripada yang tak clear. Okey, FTR di sini. Okey, yang terkini FTR. Kita nak yang kejatuhan macam ni. Kita nak yang kejatuhan yang signifikan Okey, kejatuhan yang signifikan. Di sini, kejatuhan yang signifikan. Ini signifikan kejatuhan. Okey, macam mana nak tahu dia kualiti? Dia turun ni momentum sebab 1 2 3 4 candle pun dah 700 pip lah. Jadi kita tahu dia adalah movement yang besar. So FTR yang terhasil agak kuat Jadi dalam hal ni saya dapati ni adalah FTR kita. Ini sini. So marking yang pertama adalah sini. So dia masuk. Okey. Kita tengok M30. So nampak M30 dia ada supply sini. Jadi kita boleh marking dekat, biasa kita marking dekat area sini lah gitu. M15 apa dia? Okey. So ambil di kawasan 2G ni lah, tak silap. So kalau kat sini kita buat 16988, kita akan cuba roundkan dia lah. Buat dia kecil lah. Kita ambil 16900 je. Macam tu. Okey. Kat sini juga dia punya zone supply. Total kat sini. Okey. Jadi boleh masuk dekat shadow sini, decision point pertama. Okey, ataupun nak masuk decision point yang sharp sikit, ambil dekat open price, tapi kadang-kadang tak kena. Tapi kadang broker lain ada kena. Saya biasa pengalaman macam ni, saya akan roundkan nombor dia. So kalau 87 kita ambil 69 je. Okey, kita akan dapat entry yang cantik Jadi stop loss kita kat sini kira-kira 30 pip. So kita dapati target kita mesti dekat area sini lah. Okay, area low sini. Di sini lah target kita. It's supposed to be. Jadi entry pertama, jadi kita punya risiko dalam 28 pip ke 30 pip, dan kita dapat dalam 300 pip lah. So basically ni risk reward ratio 1/10 So kita kena ambil betul-betul yang FTR yang berkualiti di sini. Nampak? FTR yang berkualiti di situ.
Okey, mari kita tandakan FTR yang lain. Okey, yang ni pun ada penurunan yang ketara. Ni. Turunan yang ketara cara marking FTR. Dia ketara dia turun. Okey, shadow sini sampai shadow sini. Shadow sini sampai shadow sini. Jadi kita boleh marking shadow to shadow. Okay, dalam ni kita akan cari time frame kecil, kita akan cari zone SND kalau ada. Yes, kita ada another FTR kat dalam ni. Okay, kita ada another FTR kat dalam ni. So kita daripada zone stop loss kita 160 pip. So kat dalam FTR ni kita panggil ni multiple FTR. Dalam FTR ni ada FTR lagi. So kita ambil yang ini saja. Cara saya ni, kita ambil yang ini saja. So kita dapat mengecilkan stop loss kita. Kita dapat kecilkan stop loss kita. Di mana decision point yang pertama pun kena, decision point yang kedua dekat betul-betul dekat zone ni, dekat shadow ni. Biasa open price kat sini saya ambil. Okay, open price open dekat atas, ini close 159.30. Kita ambil 159 je. Okay, dia tepat Okay. Kat sini stop loss kita kira-kira dalam 45 pip. So kita dah boleh dapat hasil sekitar first shot 300 pip. So next time pun dia boleh lagi untuk kali kedua kita boleh trade lagi. So kali kedua masih boleh lagi jangan kali ketiga dia tembus. Kali ketiga dia tembus. Itulah FTR yang potential FTR. Okay, yang ni nampak. Yang ni nampak macam FTR dia. Yang ni ada gap. Okay, ni 13 hari bulan, ni 16 So gap hari Isnin. Jadi bila hari Isnin kita tak tak galakkan trade pagi tu. Tapi bila gap up pagi-pagi tu, so yang ni adalah ni FTR juga, tapi kita cari yang mana nampak agak signifikan Tengok M15. Okey. So kat sini ada FTR, ada dua FTR. Tapi FTR yang cantik ini FTR dia. Satu. Dalam FTR ada FTR lagi. Dua. Okey, yang ni saya suka. Jadi dalam FTR ada FTR lagi, kita tandakan zone supply. Sini zone supply. Okey, tak kena. Dan dia kena dekat dalam zone supply FTR lagi satu. So dalam kes ni saya suka ambil yang kat tengah-tengah, sebab yang tengah-tengah juga FTR dia lapping antara keduanya. Dia lapping antara keduanya. So kita boleh entry di sekitar sini. Tapi saya tak galakkan lah pagi-pagi. So ini adalah cara kita marking FTR. Okay, kita boleh cari FTR yang lain. Yang ni juga FTR, tapi price tak sampai. Ini next time. Okay, penandaan FTR lagi. Yang ni naik. Okay,
turun dan naik, turun dan naik semula. Jadi kita boleh tengok yang ni adalah zone FTR dia. Zone FTR. Okey. Naik, turun dan naik. Okey. Naik lah. So dalam ni kita akan cari zone supply ataupun demand. So yang ni terang-terang kita ada demand di sini. So ni kita punya demand lah. Okay. Dan dalam ni kita punya demand, kita boleh tandakan dekat open price pun boleh. Basically kalau dah rapat macam ni, saya ambil yang atas. Kalau kecil, kalau dah rapat saya ambil yang atas, kena juga. Okay, sebab dia beza dia pip tak jauh, dalam 10 pip atau 10 pip. Dalam 10 pip, jadi 164169 kita, sebab dia buy kena ada spread kan, jadi 69 kita ambil 70 lah. Jadi dia ambil bila terlalu rapat, kita boleh ambil yang atas ni. Atas ni juga ada punya demand. So kena kali pertama terbang, kali kedua boleh, tapi kali ketiga tak disarankan. Sebab kali ketiga dia boleh tendensi untuk pecah. Okay, kali pertama adalah dia yang cantik. Kita ambil FTR yang betul-betul clear di sini. Clear. Ni ada clear FTR. Dia nampak dia turun, naik, dia turun. So kita boleh tandakan dulu. Okay, dalam zone ni kita ada ni supply satu, ini pun ada supply. Okey. Dia boleh kena entry pertama dan entry kedua tu. Okey, so dalam FTR ni ada juga FTR nya. Okey, yang ini ialah kita ambil penuh doji ni. Kita ambil penuh. Tapi kalau kita ambil di open price sini pun dah boleh kena juga. Okey, biasa kita ambil open price sini 157 1587. Dia sekitar sini lah. Dia di atas lagi tu je, tapi tak apa. Tapi yang ni kita tengok mana yang cantik H1 kat sini. Okey, ni kita punya salah satu FTR juga. Drop base drop tengah. So mari kita tengok apa yang berlaku dekat dua zone ni So kali pertama masuk yang kat atas FTR tu. Okey, sekitar 25 pip ke 30 pip stop loss. Okey. Dan kita dapati dia boleh turun sekadar 200 pip. Dan ambil kali kedua. So dalam FTR ni kali kedua dia tak pergi dekat sini lagi, dia pergi kat atas ni. Dia pergi yang kat atas ni. Sebab apa saya tanda penuh ni? Dia ada dua. Sebab apa saya tanda penuh? Sebab saya tengok
dekat dalam time frame kecil ni dia macam lagu, tak tahu mana satu. Jadi alang-alang kita ambil yang open price ni, yang decision point pertama ataupun kedua, macam tu. Okay. So dia kena decision point yang pertama. Okay, decision point yang pertama. So kalau macam ni tak clear, anda boleh letak dua pending order. So speedkan lot. Dia kadang-kadang memang macam tu. So tengok dia kena dan turun. Okay, turun. Okay, kita cari FTR lain lagi yang cantik saja. Ni trend. Okay. Ni yang mana FTR cantik. Okay, ni kita nak yang macam ni. Ni betul-betul cantik. Clear FTR. Clear FTR. Okay, dalam ni ada okay, demand. Straightforward. So bagi saya ambil yang atas ni lah, shadow. Kalau tak clear, kita ambil shadow je. Shadow ni. Mari kita tandakan decision point yang kedua. 89 kita ambil 65 lah. Buy kita tambah kat atas. Ikut spec. So tak silap saya dia kena dua-dua kena. Okay, dan dia terbit. Dia fly. So bila kita tahu dia dah fly, apabila dah fly, katakanlah kita tertinggal, so kita akan dapati yang ni original FTR yang membuatkan price mantul dia bounce. So kita boleh cari new FTR yang baru. Okay, jangan syarat yang significant rally punya. Okay, ni naik, paling maksimum naik, paling maksimum turun, itu dia. Okay, ni adalah zone demand. Okay, basically stop loss dia kat bawah. So kalau dalam hal ni stop loss dalam 10 pip, so kita boleh taking profit dalam 50 ke 80 pip 89 pip. So ini adalah FTR yang bagus, di mana FTR yang terjadi ni adalah daripada FTR yang kat sini. Okey, dia nak pergi kat atas. Dia meninggalkan FTR yang baru. Okey. Apabila turun pula, okey, dia nampak significant drop ni, so kita boleh follow untuk turun. Mana dia tinggalkan FTR sini, FTR yang baru, dan ada decision point. Dan ada, ni adalah FTR sebab ada significant drop. Dalam ni kita cek supply. Okey, kalau tak nampak lagi kita pergi ke M1. Okey, sebab ni dah M5, kita boleh ambil lah dengan shadow ni sekali dekat M1. Okey, tengok dekat M1 apa ada. Dekat M1 kita ada ni shadow ni. Okey, dia dekat dalam M5 punya FTR. Dalam ni pun ada another FTR lagi. Nampak? FTR ni pun FTR juga.
So kita boleh ambil decision point pertama sini dan kedua di sini. Pertama dan kedua. Tapi bagi dia M1, bagi saya ambil shadow saja. Sebab dah M1 dah. Okey, 02 147302 kita cuba genapkan 00 lah. Okey, genapkan 00. Okey, kalau macam ni stop loss yang selamat adalah okey, atas ni lah paling selamat. Tapi nak buat 6 pip seolah pun tak ada masalah. So kita akan taking profit dekat bawah ni. Okey, kenapa kat bawah ni? Kenapa kat bawah ni? Kita yang dah tanda kan. Kenapa kat bawah ni? So ini adalah FTR juga yang pada asalnya di sini punya FTR. So FTR sangat penting untuk kita tahu mana dia nak pergi. So bila dia sampai zone FTR yang original kat sini, so masih ada lagi tahanan harga. Okey, dan dia shoot pergi atas. So bila kita tahu price yang kuat, FTR yang kuat ni telah dipecahkan dan tendensi dia untuk turun agak tinggi Okey. Okey. Ni kita buat marking FTR saja. FTR. Ambil yang macam ni dulu baru kita marking yang quality punya FTR. Okey, ada lagi FTR yang cantik. Sometimes kita akan jumpa cantik, sometimes kita akan jumpa yang tidak menarik. Tapi bagi saya baik ambil yang menariknya. Okey, kalau macam ni, turun ke bawah dia ada bertingkat-tingkat FTR, bertingkat-tingkat. Bagi saya saya akan tandakan 1. Saya akan tandakan 2. Ni FTR juga. Okay. Lepas tu saya akan tengok kalau chart ni dekat sini, saya akan tengok juga apa ada dalam ni, apa ada kat atas ni. So kita akan tandakan. So kat dalam ni kita ada supply. Supply. Dengan kat atas ni pun kita ada supply juga. Mana ada FTR juga. Okay. So dia tak pergi kat atas, dia pergi kat paling bawah. So kita tengok apa yang telah jadi kat sini. Okay, macam mana nak pilih atas ke bawah? Kita akan pilih yang tips dia nak pilih atas ke bawah. Kita akan pilih di mana significant support dipecahkan. Okay, yang significant support dipecahkan. Bagi saya ini adalah significant support yang telah dipecahkan lah. Okey. Ini adalah support dipecahkan. Ini support ni dipecahkan. Okey. So yang ni yang kuat lah. Okey. Bukan sekadar support ni, dia telah memecahkan FTR yang sebelah kiri ni. Okey, ni juga FTR. Okey, dia ada bounce harga tapi tak kuat. Dan harga ni memecahkan FTR kiri ni. Jadi dia yang pecah ni, berlaku pecah ni, retrace dan drop, yang ini yang kuat. Okey. Pecah FTR yang kiri ni, retrace dan drop, dan berjaya pecahkan significant support juga FTR. So lihat apa yang berlaku. Dia price turun So kat sini kita dapati stock lah dalam 6 pip. So kita boleh dapat dalam 100 pip. Itu yang baik bagi saya. Okey, penadaan FTR yang sesuai, dia kena yang momentum tu yang terbaik. Ini juga FTR, ini juga boleh dipanggil sebagai FTR. Tapi untuk intraday ataupun scalp agak sesuai. So boleh juga dia turun, tapi tak banyak. Bagi saya ini tak berapa cantik
Ini juga FTR. Nampak tak? Naik, kenaikan yang ketara, turun dan naik lagi. Okay, so kita boleh markingkan dia FTR ni. Tengok macam mana reaksi harga terhadap FTR ni sendiri. Okay, jadi dia telah kita boleh entry di sini, target profit di atas. Okey, kita boleh cari FTR lain lagi. Time frame besar pun boleh cari juga, tak ada masalah. Okey, ni H4 ni pendanaan FTR saja. Ni nampak yang very significant drop significant drop. Ni FTR. Dan dalam ni kita ada supply. Dalam ni kita ada supply. So tandakan zone supply. Yang ni clear supply. Memang dia nak bagi. Okay, dan risiko kita pada waktu ni hanyalah 35 pip dan dia pergi sebanyak 200 pip lah. 35 pip risiko, boleh dapat 300 pip. So dalam pada 100 1/10 lah. Okay, bila penurunan ketara, biasa dia meninggalkan FTR. Penurunan ketara, dia meninggalkan FTR. Ini adalah salah satu FTR dia. Okay, jadi price akan datang balik pergi ke FTR ni. So dalam FTR ni kita cari decision point lah, supply ataupun demand. So kat sini kita ada open price ini adalah supply. Open price 65 11065. Kita buat 110 je lah. 110. Kecil sangat pula. Kita nak kat open price ni je 60. 60 boleh. So price sampai ada M30, ada lagi cantik. Kita kena mati time frame Tengok bila M30 ada lagi cantik macam ni, kita ambil yang bawah sikit. 11042 39 131044. Dia 6 ambil dan drop. Yang ni kita nak, yang ni kita nak entry macam ni. Dia terus turun. Okay, ingat penurunan ketara dia akan meninggalkan FTR. So ni FTR dia. Tapi dia tak sampai dekat atas lah. Kadang-kadang memang dia macam ni pun. Okay, dia cuma ada dekat dalam FTR ni sini, ada decision point. So dia tak sampai. Ada kat setengah-setengah ni yang tak sampai. Okay, saya akan bagi tahu lagi video seterusnya macam mana nak marking FTR. Kita ambil yang quality. Ambil yang quality sahaja. Yang agak-agak tak clear kita tinggalkan Kita sayang USD kita. Okay, selamat. Dia saya Don.